Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua. Hari ini kumpulan 4 akan membentangkan tajuk tentang struktur modal syarikat di bawah modal saham. Kita mulakan dengan pengertian modal. Apa maksud modal daripada dalam konteks syarikat? Modal ialah wang yang diperoleh atau dapat diperoleh untuk memula, menjalan dan meluaskan perniagaan. Wang ni kita dapat daripada sama ada orang yang tidak mahukan pulangan semula atau wang yang mahukan pulangan semula seperti dalam bentuk pinjaman dan pelaburan. Struktur modal syarikat ni juga terbahagi kepada dua, iaitu modal share dan modal pinjaman. Kita mulakan dengan maksud share. Share ini bermaksud modal share yang dikeluarkan daripada sesuatu perbadanan syarikat dan termasuk saham, kecuali jika perbezaan antara saham dan share dinyatakan atau tersirat. Sifat share juga dinyatakan dalam Seksyen 105 Akta Syarikat, di mana sesuatu share atau kepentingan lain dalam sesuatu syarikat ialah harta persendirian dan boleh dipindah milik. Ini bermaksud share itu hendaklah harta alih dan boleh dipindah milik menurut peruntukan Akta Syarikat. Mengikut Seksyen 74 Akta Syarikat pula, semua share yang dikeluarkan sebelum atau selepas penguatkuasaan akta ini tidak boleh mempunyai nilai tara atau nilai nominal. Di mana ini bermaksud share akan diterbitkan pada sesuatu harga. Dan nilai atau harga share ini ditentukan berdasarkan nilai semasa syarikat, faktor-faktor yang mempengaruhi perniagaan syarikat dan jumlah modal yang diperlukan oleh sesebuah syarikat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Nur Azira binti Zaidi. Hari ini saya akan mengulaskan tentang share equity yang lebih dikenali sebagai share biasa, di mana share ini merupakan share yang paling lazim dikeluarkan oleh sesuatu syarikat, dan menurut Seksyen 2 Akta Syarikat, ia merupakan apa-apa share yang bukan share keutamaan. Okey, dalam bahagian ini kita akan tengok apakah hak-hak pemegang share equity di dalam sesebuah syarikat menurut Seksyen 71(1) Akta Syarikat. Okey, yang pertama, pemegang share equity berhak menyertai, menghadiri serta bersuara di dalam mesyuarat. Okey, mereka berhak menyertai serta menyatakan pendapat mereka semasa mesyuarat tersebut dijalankan. Dan mereka juga berhak menerima sebarang notis berkenaan mesyuarat tersebut. Dan sekiranya terdapat sebarang peninggalan yang disengajakan dalam memberi notis mesyuarat, perkara ini akan menyebabkan prosedur mesyuarat tersebut tidak sah. Okey, seterusnya, mereka juga telah diberi hak untuk mengundi dan mengangkat tangan di atas mana-mana ketetapan syarikat. Bermaksud setiap anggota daripada pemegang share tersebut hendaklah mempunyai satu undi atas mana-mana ketetapan syarikat, dan apabila mereka mendapat hak untuk mengundi, ini menjadikan mereka berhak untuk mengawal polisi syarikat tersebut. Okey, kemudian mereka juga berhak mengundi bagi satu undian bagi setiap share dalam pengundian mana-mana ketetapan syarikat. Okey, hak mengundi ini tertakluk kepada ketetapan bertulis dan juga ketetapan melalui undian semasa mesyuarat. Bermaksud setiap anggota hendaklah mempunyai satu undi bagi setiap share ataupun saham yang mereka pegang. Okey, hak seterusnya adalah pemegang share equity mempunyai hak ke atas share yang sama dalam pengagihan lebihan aset syarikat. Okey, bermaksud bila berlakunya penggulungan syarikat, pemegang share equity juga berhak untuk terima lebihan agihan aset syarikat hanya selepas agihan dibuat kepada pemegang share keutamaan. Okey, yang terakhir sekali adalah pemegang share equity mempunyai hak ke atas share dalam dividen yang dibenarkan oleh lembaga pengarah. Okey, contohnya dividen yang mereka terima ni
bergantung kepada cadangan dan kelulusan lembaga pengarah, dan dividen ni juga mereka akan terima hanya selepas bayaran dividen tersebut dibuat kepada pemegang syarikat keutamaan. Tetapi hak ke atas dividen ni hanya boleh dinafikan, diubah dan ditambah oleh perlembagaan syarikat mengikut pada terma. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syahira binti Ghazali. Saya akan terangkan tentang share keutamaan. Lalu seterusnya tentang definisi share keutamaan. Berdasarkan Seksyen 2 Akta Syarikat, share keutamaan ialah satu share yang tidak melayakkan pemegangnya untuk ada hak untuk undi satu ketetapan ataupun pemegang tersebut tidak mempunyai hak untuk mengambil bahagian luar amount. Maksudnya dia tidak boleh menentukan amount yang telah dinyatakan dalam mana-mana pengagihan, sama ada melalui dividen, penebusan, penggulungan dan sebagainya. Seterusnya, berdasarkan Seksyen 90/4 Akta Syarikat menyatakan bahawa tak ada syarikat yang boleh tukarkan mana-mana share keluaran kepada share keutamaan, kecuali jika diperuntukkan oleh perlembagaan. Jadi jika diperuntukkan oleh perlembagaan perlu nyatakan hak pemegang share berkenaan dengan pembayaran balik modal, penyertaan lebihan aset dan keuntungan, dividen terkumpul atau tidak terkumpul, pengundian dan keutamaan pembayaran modal, dan dividen. Seterusnya, share keutamaan dikelaskan kepada beberapa jenis, iaitu yang pertama, share keutamaan penyertaan, yang kedua, terkumpul dan bukan terkumpul, dan yang ketiga, share keutamaan boleh tebus. Untuk share keutamaan penyertaan ni, pemegang share ini akan dapat dua benda, iaitu yang pertama, dia akan dapat bayaran dividen tambahan jika terdapat baki keuntungan selepas dividen dibayar kepada pemegang share equity ataupun share biasa. Dan yang kedua, dia akan terima dividen biasa yang telah ditetapkan jumlahnya. Seterusnya tentang share keutamaan terkumpul dan bukan terkumpul. Untuk part terkumpul, pemegang share keutamaan terkumpul ni dia berhak untuk dapat dividen pada kadar tetap sepanjang hayat syarikat. Jadi jika syarikat tu, keuntungan syarikat berkurang pada tahun tersebut dan kadar pembayaran dividen tak dapat dibayar, jadi amount yang tertunggak ni akan dibayar pada tahun berikutnya. Sehingga kekurangan, apa yang kurang tu akan dibayar pada tahun seterusnya. Yang keduanya, share keutamaan bukan terkumpul. Beza dia ialah dia tetap mendapat dividen pada kadar tetap, tetapi hanya pada tahun yang syarikat dapat keuntungan. Maksudnya jika syarikat terdapat keuntungan ataupun keuntungan ni berkurang pada tahun tu, pembayaran dividen yang telah ditetapkan tidak akan dibawa pada tahun berikutnya. Yang terakhir ialah share keutamaan boleh tebus. Berdasarkan Seksyen 72/2 Akta Syarikat, sesuatu syarikat tu boleh terbitkan share keutamaan atas option kena tebus jika perlembagaan syarikat tu membenarkannya. Jadi share tersebut boleh ditebus hanya jika share itu berbayar penuh dan penebusan tu hendaklah daripada keuntungan, pengeluaran satu share baru ataupun modal syarikat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, part pindah milik share. Seksyen 105/1 Akta Syarikat tertakluk pada undang-undang bertulis lain, mana-mana pemegang share boleh buat pindah milik semua atau mana-mana sharenya dalam syarikat dengan sempurnakan dan disetemkan dengan sewajarnya surat cara pemindah milikan tu dan menyerahkan simpanan pemindahan itu dengan syarikat.
Okey, untuk kuat-kuasakan pemindah milikan share tu, pemindah milikan yang dia nak buat tadi tu, nak kuat-kuasakan tu, syarikat kena catat nama yang menerima pindahan dalam daftar anggota sebagai pemegang share. Seksyen 106-1 Akta Syarikat. Penguatkuasaan tersebut perlu dilakukan dalam masa 30 hari dari penerimaan surat cara pemindah milikan tersebut. Melainkan jika disebabkan 3 perkara. Okey, apa 3 perkara tu? Yang pertama, A. Akta ini atau perlembagaan syarikat dengan jelas membenarkan pengarah untuk tolak atau menangguhkan pendaftaran atas sebab-sebab yang dinyatakan. Yang kedua, pengarah luluskan suatu ketetapan untuk tolak atau melengahkan pendaftaran pemindah milikan itu dalam masa 30 hari dari penerimaan surat cara pemindah milikan. Dan ketetapan yang pengarah luluskan tu, dia kena menyatakan sepenuhnya sebab-sebab kenapa penolakan dan kelengahan pendaftaran tu dibuat. Dan C. Notis mengenai ketetapan itu. Maksudnya notis mengenai ketetapan tu perlu dinyatakan lah. Dan dalam hal syarikat awam termasuklah sebab-sebabnya yang disebut dalam perenggan B dihantar kepada pemberi pindahan dan kepada penerima pindahan dalam masa 7 hari dari ketetapan itu diluluskan. Sini maksud dia penyataan sepenuhnya sebab-sebab kenapa pengarah luluskan penolakan kelengahan pendaftaran tu. Lepas tu notis mengenai ketetapan tu, benda tu semua dia kena bagi dekat pemberi pindahan dan kepada penerima. Maksudnya bagi pada pemberi dan penerima pindahan dalam masa 7 hari ya. Dalam masa 7 hari ketetapan tu diluluskan. Okey. Seksyen 106-2 Akta Syarikat. Tertakluk pada perlembagaan, pengarah boleh menolak atau melengahkan pendaftaran di bawah subseksyen 1. Kenapa? Dia boleh tolak dan lengahkan pendaftaran tu di bawah subseksyen 1 kalau pemegang share gagal untuk membayar kepada syarikat suatu amount yang perlu dibayar berkenaan dengan share tu. Sama ada melalui balasan bagi pengeluaran share atau berkenaan dengan jumlah wang yang perlu dibayar oleh pemegang itu mengikut perlembagaan. Okey, larangan pembelian balik share sendiri. Okey, kenapa pembelian balik share sendiri dilarang? Kenapa? Yang pertama, modal syarikat sewajarnya digunakan untuk menjalankan operasi perniagaan, bukan untuk dikembalikan. Yang kedua, modal share berbayar penuh merupakan aset syarikat. Dan sekiranya syarikat digulungkan, maksudnya syarikat tu perlu ditutup ke apa kan, inflis ke kan, aset ni akan digunakan untuk membayar hutang atau liability. Jadi larangan pembelian balik share sendiri ni, dia bertujuan untuk lindung kreditor. Maksudnya melindungi kreditor tu penghutang ke penghutang? Penghutang. Melindungi penghutang bila syarikat gagal dalam operasinya. Maksudnya dia boleh guna duit tu untuk bayar hutang dia. Okey. Kemudian tindakan syarikat yang membeli balik share-nya sama seperti syarikat memberi keutamaan kepada anggota yang menjual share-nya melebihi keutamaan para kreditor dan anggota syarikat yang lain. Lepas tu larangan ni juga ada ditegaskan dalam kes Trevor lawan Whitworth. Okey, kalau kita buka muka surat 66, kes tu menceritakan tentang apa? Dia ceritakan tentang yang mana si mati tu iaitu Whitworth. Dia merupakan pemegang share dalam syarikat James Schofield and Son Ltd. Wasi yang dilantik oleh Whitworth telah menjual share-nya semula kepada syarikat. Dia jual balik share dia kepada syarikat. Telah dipersetujui bahawa pembayaran dibuat sebanyak 2 kali ansuran. Sebelum syarikat tu sempat membayar ansuran kedua, syarikat mengalami proses penggulungan. Wasi menuntut baki akaun tersebut daripada liquidator iaitu Trevor tu lah.
Artikel Persatuan Syarikat membenarkan syarikat membeli balik sharenya. Mahkamah memutuskan bahawa syarikat tu dia tak ada kuasa untuk membeli balik share dia. Walaupun artikel persatuan benarkan. Walaupun artikel persatuan syarikat benarkan syarikat beli balik share dia, tapi mahkamah tak bagi. Dia tak bagi. Tuntutan wasi Whitworth untuk mendapatkan baki amal tersebut gagal kerana pembelian balik share oleh syarikat adalah batal. Sekian, terima kasih. Bodoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Nurul Farah Ashki binti Mak Fauzi. Saya akan membentangkan subtopik seterusnya iaitu pembelian semula saham. Seperti yang kita tahu, syarikat dilarang untuk membeli semula saham mereka oleh kerana share tersebut akan digunakan untuk operasi syarikat, bukannya untuk pemulangan. Walaupun syarikat dilarang untuk membeli semula saham mereka, but there is one situation di bawah atas syarikat 2016 Seksyen 127-1 di mana ia menggambarkan pengaculan untuk syarikat tersebut membeli semula share mereka, iaitu share mereka hendaklah disebut oleh bursa saham dan ia hendaklah dibenarkan oleh perlembagaan. Seterusnya, Seksyen 127-2. Baiklah, di sini berapa perkara yang perlu dipastikan oleh syarikat sebelum membuat pembelian semula share mereka sendiri. Pertama, syarikat itu adalah solvent pada tarikh pembelian itu dan mereka tidak akan jadi tidak solvent dengan menanggung balik hutang akibat pembelian tersebut. Apa yang dimaksudkan solvent di sini adalah syarikat itu hendaklah memiliki aset lebih daripada liability supaya mereka berupaya untuk membayar semula hutang pada masa akan datang. Yang kedua, pembelian hendaklah dibuat melalui bursa saham dan mengikut kaedah dan prosedur yang berkaitan dengan bursa saham. Yang ketiga, intention. Tujuan mereka hendaklah untuk kepentingan syarikat. Sebarang pelanggaran boleh disabitkan di bawah subsection 17 iaitu Seksyen 127-17 dengan denda tidak melebihi RM500,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun ataupun kedua-duanya sekali. Seterusnya adalah berkaitan dengan kesolvenan syarikat. Di bawah Seksyen 112-2, syarikat perlu memenuhi ujian kesolvenan mereka dengan memastikan bahawa sekiranya mereka membeli semula share mereka, adakah ia akan menjejaskan kesolvenan dan modal syarikat mereka. Dan yang kedua, mereka kena pastikan yang mereka akan terus solvent selepas 6 bulan tempoh tarikh akuan dibuat. Bagi menerangkan subsection 2 sebentar tadi, Seksyen 112-3A dan B akan menerangkan status kesolvenan syarikat sama ada dia adalah solvent ataupun tidak. Seperti yang dinyatakan dalam perkara A, syarikat akan dikira solvent sekiranya dia mempunyai keupayaan untuk membayar hutangnya tanpa menjejaskan aset dia. Bagi perkara B pula, syarikat akan dikira tidak solvent iaitu sekiranya modal syarikat dia terjejas. Seperti yang dinyatakan, apabila nilai aset bersih dia kurang daripada nilai semua share syarikat yang ditanggung. Pengarah syarikat perlulah membuat pernyataan dan perakuan sekiranya syarikat tersebut adalah solvent supaya mereka boleh membeli semula share mereka. Oleh itu, pernyataan hendaklah dibuat oleh majoriti pengarah syarikat di mana mereka semua hendaklah bersepakat bahawa syarikat tersebut adalah solvent. Dalam mencapai persepakatan, pengarah syarikat perlulah menyiasat keadaan hal ehwal dan prospek syarikat dan juga mengambil kira semua liability syarikat termasuklah liability luar jangka.
Seterusnya, Seksyen 113-5. Pengarah dikehendaki membuat satu akuan bahawa mereka ingin membeli share mereka sendiri demi kepentingan syarikat tanpa niat yang buruk. Sekiranya syarikat telah membeli share mereka sendiri, pengarah syarikat berhak ke atas share yang dibeli itu mengikut Seksyen 127-4, sama ada pengarah syarikat ingin membatalkan kesemua share tersebut ataupun mereka ingin pegang simpan share tersebut sebagai share perbendaharaan ataupun mereka ingin simpan sebahagian dan membatalkan selebihnya. Sekiranya share itu dipegang sebagai share perbendaharaan mengikut Seksyen 127-7 Akta Syarikat, pengarah syarikat boleh membahagikan share tersebut kepada pemegang saham sebagai dividen share. Yang kedua, pengarah syarikat juga boleh menjual semula share tersebut mengikut kaedah yang ditetapkan oleh bursa saham. Yang ketiga dan yang keempat, pengarah syarikat juga boleh memindahkan share tersebut di bawah skim share pekerja ataupun dijadikan sebagai balasan pembelian. Yang kelima, pengarah juga boleh membatalkan kesemua share ataupun mana-mana bahagian daripada share tersebut. Dan yang terakhir, pengarah juga boleh menjual ataupun memindah milik share yang dibeli itu sekiranya diperintah oleh menteri. Akhir sekali, kepada syarikat yang berjaya membeli semula share mereka mengikut Seksyen 127-16, mereka perlu menyerah simpan notis pembelian share kepada pendaftar dan bursa saham mengikut kriteria yang telah ditetapkan dalam tempoh 14 hari pembelian share itu dibuat. Sebarang kegagalan boleh disabitkan di bawah Seksyen 127-18, denda yang tidak melebihi RM50,000. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Nur Haizam bin Azman. Saya akan menerangkan tentang dividen. Apakah yang dimaksudkan dengan dividen? Baiklah, secara amnya, sesuatu syarikat yang mempunyai tanggungan berhad tidak boleh memulangkan modal kepada anggota atau pemegang sharenya. Justeru, anggota atau pemegang share mendapat pulangan dalam bentuk pengagihan keuntungan syarikat atau digelar sebagai dividen. Seksyen 131-1 Akta Syarikat menjelaskan bahawa suatu syarikat hanya boleh membuat pengagihan kepada pemegang share daripada keuntungan yang ada bagi syarikat itu jika syarikat menjadi solvent. Ini bermakna syarikat hanya boleh mengagihkan dividen sekiranya syarikat memperoleh keuntungan dan berada dalam keadaan solvent. Seterusnya adalah kaedah pengagihan dividen. Terdapat beberapa cara untuk syarikat mengagihkan dividen mereka. Yang pertama, berdasarkan keuntungan yang diperolehi hasil penjualan aset tetap syarikat. Yang kedua, syarikat boleh mengagihkan dividen daripada keuntungan yang belum direalisasikan hasil penilaian semula aset tetap syarikat. Syarikat juga boleh mengagihkan dividen daripada keuntungan yang diperolehi walaupun berlaku penurunan nilai aset tetap syarikat. Dan yang terakhir, syarikat boleh mengagihkan dividen daripada keuntungan yang diperolehi pada tahun semasa tanpa perlu memulihkan kerugian yang dialami syarikat pada tahun-tahun sebelumnya. Dan sebagai peringatan, syarikat pemegangan tidak boleh menggunakan keuntungan syarikat subsidiari bagi tujuan pembayaran dividen disebabkan oleh prinsip entiti berasingan. Syarikat juga mempunyai hak untuk tidak membuat sebarang pembayaran dividen kepada pemegang-pemegang sharenya walaupun keuntungan telah diperolehi pada tahun tersebut. Hal ini kerana keuntungan tersebut masih lagi boleh digunakan untuk membuat pembayaran dividen pada tahun-tahun sebelumnya atau terus dimasukkan ke dalam rizab syarikat. Selain daripada itu, keuntungan ini juga boleh digunakan untuk menggantikan modal yang telah hilang atau memulihkan pengurangan nilai sesuatu aset. Disebabkan keputusan untuk mengagihkan dividen merupakan urusan dalaman sesuatu syarikat, maka mahkamah tidak boleh campur tangan dalam urusan ini kecuali jika berlaku penindasan.
Misalnya dalam kes Riji Ho Chan Trading Private Limited Company, syarikat tidak mengagihkan dividen untuk tempoh 4 tahun berturut-turut dari tahun 1984 sehingga 1988. Maka mahkamah memutuskan bahawa kegagalan syarikat untuk mengagih dividen untuk beberapa tahun secara berturut-turut merupakan suatu penindasan atau tidak mengendahkan kepentingan pemegang syar minoriti. Kita teruskan dengan prosedur pengagihan dividen. Menurut Seksyen 132-1 Akta Syarikat, sebelum sesuatu pengagihan dibuat oleh syarikat kepada mana-mana pemegang syar, pengagihan itu hendaklah dibenarkan oleh pengarah syarikat. Pengarah boleh membenarkan sesuatu pengagihan dividen dibuat pada bila-bila masa dan mengikut apa-apa amount yang dirasakan sesuai oleh pengarah. Jika pengarah berpuas hati bahawa syarikat itu akan menjadi solvent sebaik selepas pengagihan dibuat. Sesuatu syarikat dianggap sebagai solvent sekiranya syarikat itu berupaya untuk membayar hutangnya jika dan apabila hutang itu menjadi kena dibayar dalam masa 12 bulan selepas pengagihan dibuat. Menurut Seksyen 132-4, Akta Syarikat pula menyatakan bahawa jika selepas pengagihan dibenarkan dan sebelum ia dibuat, pengarah berasa tidak berpuas hati atas alasan yang munasabah bahawa syarikat itu akan menjadi tidak solvent sebaik selepas pengagihan dibuat, pengarah itu hendaklah mengambil segala langkah yang perlu untuk menghalang pengagihan itu daripada dibuat. Kes yang boleh dikaitkan adalah Hilton International Limited lawan Hilton. Mahkamah menyatakan bahawa dividen tidak boleh dibayar sekiranya perniagaan syarikat itu berada dalam keadaan tak solvent ataupun kunci kira-kira tidak seimbang. Tambahnya lagi, dividen tidak perlu dibayar sekiranya kesolvenan sesebuah syarikat itu diragui, kecuali pengarah-pengarah boleh menunjukkan bukti yang munasabah bahawa pembayaran tidak akan menyebabkan syarikat itu tidak mampu membayar hutang kepada penghutang pada masa tersebut dan pada masa akan datang. Walaupun sebuah syarikat itu solvent, pembayaran dividen juga tidak perlu dilakukan sekiranya pengarah-pengarah berpendapat bahawa pembayaran tersebut akan mengugat kedudukan kunci kira-kira ataupun kesolvenan perniagaan. Fakta menarik, sekiranya pengarah atau pengawal syarikat secara sengaja membayar atau mengizinkan pembayaran yang tidak wajar atau menyalahi undang-undang, mereka akan disabitkan hukuman penjara selama tempoh tidak melebihi 5 tahun atau didenda tidak melebihi 3 juta ringgit atau kedua-duanya sekali. Akhir sekali adalah jenis-jenis dividen. Dividen terbahagi kepada 4. Yang pertama adalah dividen interim. Dividen ini merupakan dividen yang diisytiharkan dan dibayar sebelum berakhir tempoh tahun keuntungan atau sebelum mesyuarat tahunan diadakan. Ianya akan diisytiharkan oleh lembaga pengarah sekiranya beliau yakin bahawa kewangan syarikat telah pun mencukupi. Seterusnya adalah dividen terakhir. Dividen yang diisytiharkan selepas keuntungan diperolehi bagi satu tempoh tahun keuntungan tamat. Selain daripada itu adalah dividen terkumpul, merupakan jumlah dividen tertunggak yang dibawa ke tahun hadapan dan tahun-tahun seterusnya. Akhir sekali adalah dividen tidak terkumpul, merupakan jumlah dividen bagi satu tahun keuntungan iaitu satu tempoh perakaunan sahaja. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih kerana menonton.